Sedangkan perang yang terjadi antara keduanya, pertemuan yang berlaku di antara Nur dan Zulmah ni, berlaku pertemuan ini tidak kunjung berhenti, tak pernah berhenti. Jadi kita sebagai manusia ni sentiasa ada perang dalam diri kita ni. Perang apa benda? Perang antara Nur dengan Zulmah. Askar yang baik dengan askar jahat ni. Perang semua dalam diri manusia ni. Sampai bila? Sampai mati. Perang yang tidak pernah berhenti. Itulah kenapa ulama tasawuf kata perang melawan hawa nafsu ni dianggap perang besar. Dan itu merujuk kepada hadis Nabi, sekalipun riwayatnya dhaif, tapi dalam bab ini boleh dipakai hadis ulama-ulama pakar hadis ini. Hari ini kita dengar ada sekelompok orang lah nak menolak hadis-hadis dhaif ni. Sedangkan ulama-ulama kita dulu, bukan saja ulama tapi ahli hadis lagi, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam An-Nawawi, dan ramai lagi lah, termasuk Al-Bukhari. Mereka ni menerima hadis dhaif. Ini saya sebut ulasan sikit lah. Nak khabar hari ni ada satu kecenderungan nak tolak hadis dhaif. Dhaif saja dia pakai. Itu pendirian yang bercanggah dengan pendirian ulama-ulama besar kita tu. Termasuk Al-Imam Al-Bukhari tu. Siapa dia kenal Imam Bukhari? Al-Imam An-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, dan ramai lagi. Jadi ulama-ulama kita dulu pakai hadis dhaif. Dhaif ni disebut lemah. Lemah dari segi periwayatan tu, orang-orang bawa cerita tu. Orang yang bawa cerita tu, apa yang diceritakan itu nilai yang lain. Orang tu bukan cerita, dia mungkin nisbah dia ni, hafalan dia tak kuat, mudah pelupa. Itulah yang menjadikan hadis tu dhaif. Dhaif pada orang yang meriwayatkan tu. Tu panggil hadis dhaif tu. Sanad dia tu, orang meriwayatkan, mungkin dia ni orang yang cacat sikit dari segi syarat tadi tu, maka hadis tu jadi hadis dhaif. Nak khabarnya ulama kita pakai hadis dhaif dalam perkara apa? Dalam perkara akidah, ulama kita tak pakai hadis dhaif. Dalam perkara usul syariah, halal dan haram, itu ulama kita tak pakai hadis dhaif. Dia pakai hadis dhaif dalam perkara-perkara seperti fadailul amal, kelebihan amalan, sesuatu amalan mereka pakai. At-targhib wa tarhib, yakni dorongan yang menimbulkan perasaan takut dan harap kita. Hadis-hadis yang boleh membangkitkan kemauan kita untuk beramal dan menimbulkan ketakutan kita sehingga kita meninggalkan kejahatan. Itu mereka pakai hadis dhaif. Al-qasas. Qasas ni kisah, cerita-cerita yang disebut dalam riwayat-riwayat tu, mereka pakai. Jadi ulama-ulama kita pakai hadis-hadis dhaif dalam perkara-perkara ni. Mereka hanya tak pakai dalam masalah akidah, masalah usul syariah, dasar-dasar syariat, halal haram dan sebagainya, mereka tak pakai. Hal lain mereka pakai. Cuma saya nak khabar ni sebab kita sedang menghadapi suatu cabaran lah, antaranya cuba dikembangkan dan cuba nak dipengaruhi orang ramai ni supaya jangan pakai hadis dhaif. Itu pendirian yang bercanggah dengan ulama-ulama besar kita dulu. Al-Imam Al-Bukhari pun, sekalipun dia ada kitab Sahih Bukhari tu, orang tahu belaka lah, antara kitab yang paling diyakini kesahihannya tu, taraf kesahihannya tu adalah Al-Bukhari dan Muslim. Itu disepakati oleh umat ni. Sekalipun Al-Bukhari itu menulis kitab Sahih Bukhari itu dan Sahih dia tu paling diyakini kesahihan dia tu, bukan berarti dia tak terima hadis dhaif. Dia ada kitab lain lagi, Adabul Mufrad, dan kitab-kitab lain lagi, Af'alul Ibad. Jadi dalam kitab-kitab dia hak lain ni, dia memasukkan juga hadis-hadis dhaif. Nak khabar Imam Bukhari tidak tolak hadis dhaif, dia masukkan dalam kitab dia lain. Cuma kitab sahih tu, dalam kitab tu dia hanya memuatkan yang sahih saja. Itu tak nafi. Tapi dia sendiri bukanlah menolak betul-betul hadis dhaif.
Jadi sunat khabar tu sebab hari ni menjadi suatu cabaran lah, masyarakat kita hari ni sedang diharu oleh kelompok tertentu menolak hadis dhaif. Jadi sikap tu sunat khabar bercanggah dengan pendirian ulama-ulama besar kita dulu. Tidak membetuli. Tapi yang malangnya kelompok-kelompok yang menolak hadis dhaif ni rupa-rupanya ulama-ulama yang menjadi panduan mereka ni pakai juga hadis dhaif. Pakai hadis dhaif Imam Ghazali, dia kritik Imam Ghazali, dia kata Ihya ni banyak hadis dhaif. Tapi tanpa disedari tokoh-tokoh yang menjadi pujaan mereka ni juga pakai hadis dhaif. Bila orang pecah bu, orang apa ni, bila didedahkan perkara ni, diputar kat lain pula. Dia kata hadis tu dhaif menurut orang lain, tapi menurut tokoh tu dhaif. Gitu pula dah. Nyakit hari ni. Ini mungkin luar tajuk sikit lah. Tapi nak kabarnya, bab sepelek orang tak betul, tak boleh. Kalau sendiri boleh lah, tak ada apa-apa. Bila didedahkan bahawa tokoh-tokoh yang menjadi rujukan dia pun pakai hadis dhaif, ni sepelek tadi lah. Dia kata tak dhaif, dia kata dhaif menurut orang, menurut dia tak dhaif. Dan orang lain berbeza. Nak kabarnya, nak kau buat jawab. biar cenderung pun, biar tak apa nak betul pun. Baik. Jadi nak kait dengan cerita tadi, kisah tadi, bila Syekh Natak khabar perang yang berlaku ni dalam diri manusia ni antara nur dan zulmah ni sampai bila berpanjangan, tidak kunjung berhenti, tak akan berhenti sampai manusia mati. Maka atas dasar inilah saya nak beritahu, ulama tasawuf menyatakan jihad melawan hawa nafsu ni merupakan jihad akbar. Ulama tasawuf dia bahagikan jihad kepada 3. Jihad melawan setan, sejenis. Yang kedua jihad melawan nafsu. Yang ketiga jihad melawan musuh-musuh agama yang jelas permusuhannya terhadap agama ni. Maksudnya orang-orang yang bukan Islam, yang memusuhi Islam, maka jihad melawan pemusuh mereka itu disebut sebagai jihad, panggil musuh yang zahir. Jadi ada 3. Cuma mereka kata jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Atas dasar apa? Inilah yang disebut oleh Syekh Ibn Atta. Yang ini perlawanan, pertemuan antara nur dan zulmah ni berlaku dalam diri manusia ni tidak kunjung berhenti. Artinya apa? Sentiasa berlaku sampai bila? Sampai manusia itu mati. Sentiasa berlaku peperangan. Adapun musuh yang zahir, ada waktu aman, ada waktu perang. Dan ghalibnya antara waktu perang dengan waktu aman tadi tu banyak waktu aman berbanding waktu perang. Perang ni berlaku sekali-sekala musim dia. Jadi waktu aman tu ghalibnya lebih lama lah berbanding waktu perang ni. Jadi melawan musuh yang zahir itu kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak. Adapun melawan musuh nafsu ni dia berpanjangan sampai manusia itu mati. Maka dari sudut itulah ulama tasawuf menyatakan jihad melawan nafsu ni merupakan jihad besar. Bila mereka kata jihad melawan nafsu ni jihad besar, jihad melawan musuh yang zahir itu jihad kecil, bukan mereka memperkecilkan jihad melawan musuh yang zahir itu. Jangan salah faham. Ada setengah orang dia menyalahkan pandangan ulama tasawuf ni atas tafsiran yang keliru. Dia kata ulama tasawuf memperkecilkan jihad melawan musuh ni. Bukan begitu maksud dia. Ulama-ulama tasawuf kata jihad melawan nafsunya lebih besar berbanding jihad melawan musuh yang zahir ni. Maksudnya lebih besar dalam bandingan tu, bandingan melawan nafsu dengan melawan musuh zahir, maka jihad nafsu ni lebih besar bila dibandingkan. Tetapi jihad melawan musuh yang zahir ni bukanlah benda kecil. Kecil itu bila dibandingkan dengan yang lebih besar. Kita banding lori dengan bank, dengan van.
Besarlah lagi daripada van. Tapi van itu sendiri bukan kecil, besar juga. Tapi dia lebih kecil bila dibandingkan dengan lori. Nak kabarnya ada orang cuba memberi tafsiran salah terhadap kalam ulama tasawuf apabila mereka kata jihad melawan nafsu ni lebih besar daripada jihad melawan musuh zahir. Jadi bukan mereka memperkecilkan jihad melawan musuh zahir. Kecil nisbah kepada hak ni. Akhir sekali mereka buat kesimpulan ahli tasawuf ni dak ambil hal tentang jihad melawan musuh zahir ataupun dak jihad lah senang. Akhir kali kesimpulan kan jadi gitu. Puncanya apa? Punca salah faham. Akhir kali ahli tasawuf ni dak berjihad. Tak cara dia buat jihad ni. Dia akan jadi gitu. Ini merupakan pandangan yang keliru. Jadi riwayat hadis ini, kenapa ulama tasawuf kata macam tu? Kerana musuh nafsu ni perang dia tu berpanjangan, tak pernah berhenti. Sedangkan perang melawan musuh yang zahir ni ada waktu dia. Ada waktu perang, ada waktu tak. Dan banyak waktu amal lah berbanding waktu perang. Yang kedua, kerana ada hadis Nabi sekalipun Taif tadi, nak kait dengan hadis Taif tadi lah. Ada hadis Nabi ketika balik daripada perang Tabuk, pergi Tabuk, Nabi kata apa dalam perjalanan balik tu? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, jihadin nafsi. Kami balik daripada perang kecil kepada perang yang lebih besar. Maksudnya pada waktu tu Nabi balik perang Tabuk ni, perang di Tabuk. Perang sungguh, perang. Tapi tengah-tengah balik tadi tu Nabi kata gitu. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami balik daripada jihad yang kecil, yang jihad yang perang tu, kepada perang yang lebih besar. Dah apa benda perang yang lebih besar? Jihadin nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Kadang-kadang disebabkan kerana kalah dalam berperang melawan hawa nafsu, menyebabkan banyak amalan-amalan kita akhir sekali hilang erti dia tu, hilang harga, hilang nilai dia tu. Bukan tak ada amalan tu, ada amalan zahir, tapi kalah dalam melawan nafsu dia tu menyebabkan amalan zahir tu tak ada erti. Boleh jadi gitu. Dalilnya macam mana? Dalil dia, ada sahabat pernah tanya Nabi. Ada sahabat tanya Nabi. Dia tanya apa? Dia kata, ara'aita man ghaza yaltamisul ajra wa zikra ma lahu. Apa ya Rasulullah, macam mana kedudukannya orang yang berperang? Ghaza ni ghazwah, perang betul lah, perang zahir ni. Orang yang terlibat dengan perang zahir ni, perang nyata ni, tetapi yaltamisul ajra wa zikra, tapi niat dia, qasad dia, kemahuan dia cari nama dan cari ganjaran duniawi. Maksudnya dia melakukan, dia terbabit dengan perang betul, tapi atas niat pertama sekali nak cari nama supaya dia dapat nama, orang hebat, orang lebih, orang berani, itu macam-macam lah. Yang kedua, dapat al-ajra, dapat upah, dapat harta, dapat ghanimah, dapat tu, dapat ni. Dia tuju waktu tu. Malahu. Dia tanya Nabi, apa yang akan didapat orang seperti itu? Secara nyatanya memang dia terbabit dengan jihad perang ni, tetapi niat dia gitu. Baik, Nabi kata apa? Nabi kata la syai'a lahu. Dia tak boleh apa-apa pun. Orang tahu rahsia bahasa Arab, la syai'a ni panggil la nafiyah lil jinsi ni. Tak ada sikit pun, pitih pun, tak boleh benda pun. Kata orang tak boleh benda, tak ada benda, kosong. La syai'a lahu. Sahabat tanya lagi soalan yang sama. Jawapan Nabi pun serupa juga. La syai'a lahu. Dia tak boleh benda-benda. Mungkin sahabat tak puas hati, tanya. Sampai 3 kali sahabat tanya soalan yang sama. Yang ketiga tu baru Nabi menghurai, baru Nabi menjelaskan. Nabi kata apa? Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bidzalika wajhuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni tidak menerima suatu amal itu kecuali dia bersih. Bersih daripada riak, bersih daripada hal-hal yang berkait dengan itu, bersih. Tujuan-tujuan yang buruk dan sebagainya bersih, khalisan. Wa btughiya bidzalika wajhu, yang dicari hanya keredaan Allah. Dia buat amal tu kerana Allah,
Tidak ada tujuan-tujuan lain. Tidak ada niat-niat tadi tu. Az-zikra, untuk cari nama, cari wal ajra, cari dapat habuang itu ni. Dia tak ada niat-niat tu. Inilah yang diterima. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan. Allah Taala tidak menerima satu amal itu kecuali yang bersih. Wa btuya bidzalika wajhu, yang dicari adalah keredaan Allah. Jadi kalau kita perhatikan orang yang ditanya oleh sahabat tadi itu, dia ni kalah melawan nafsu dia tu. Dia kalah jihad nafsu dia tu, dia kalah. Sehingga nafsu dia tu ada keinginan yang tak bagus. Ada niat yang tak bagus. Nak dapat nama, nak dapat habuan duniawi. Itu tujuan besar dia. Itu artinya kalah melawan jihad nafsi. Melawan diri sendiri tu kalah situ. Sehingga timbul niat yang tak baik tadi tu. Niat yang buruk tadi tu. Sedangkan secara nyatanya, secara fizikalnya, secara badannya, dia terlibat dengan perang. Terlibat dengan ghazwah. Dia terlibat. Tapi dia kalah dengan jihad melawan nafsu dia. Akhir sekali amal dia itu jadi tidak bererti, tidak bermakna. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada semua itu. Itu nak khabar. Jadi sini kaitannya, kata pengarang ni, sedang perang yang terjadi di antara keduanya ni, di antara zulmah dan kegelapan, kejahatan, keburukan dengan nur cahaya hidayah ni, tidak kunjung berhenti, tak pernah berhenti selagi manusia itu hidup. Tak pernah berhenti. Kita tak ada masa peceng. Kita tak ada masa rehat. Dan selalu menang kalah. Kadang